Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, bersyukur kita sekali lagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan pada malam hari ini. Saya mengucapkan kepada anda semua yang berada di luar sana, sentiasa dalam keadaan selamat, sentiasa dalam keadaan sihat, dan yang lebih penting, kita masih lagi dalam keadaan aman. Maksud aman di sini, kita dalam penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kita kena bersyukur banyak-banyak kerana Allah Subhanahu wa taala masih menjaga iman kita, masih menjaga Islam kita. Kita perlulah bersyukur kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menanti dan sentiasa memberikan kita peluang untuk kita mencari kebaikan demi kebaikan untuk kita pamerkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita akan masuk kepada sesi ataupun siri perkongsian kuliah maghrib untuk Masjid Kampung Siglap setiap hari Senin ya. Kita dah mulakan. Rasanya saya dah cuti hampir 3 minggu ataupun nak dekat masuk sebulan dah. 3 minggu ataupun 4 minggu dah masuk sebulan. Tak pergi mana-mana pun, hanya duduk di rumah, habiskan kerja yang tertunggak, kewajipan. Maka pada hari ini kewajipannya untuk saya sampaikan kuliah lah, insya-Allah. Baik, hari tu saya dah terang waktu sebelum kita tutup, kita dah terangkan perincian tentang adab batiniyah dalam menunaikan zakat, penunaian zakat. Jadi saya dah terangkan yang pertama sekali, wazifah yang pertama, perlulah seorang individu itu bila dia bersyahadah, dia hendaklah melakukan perkara hal tersebut atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita kata atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ni ada peringkat yang tinggi, ada peringkat yang sederhana, ada peringkat yang paling bawah. Jadi peringkat yang tinggi ni, bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan sahaja membayar zakat, dia ni secara automatik akan berikan lebih daripada apa yang perlu dikeluarkan daripada zakat. Walaupun 2/5, tetapi dia keluarkan lebih sebab dia nak berikan sebaik mungkin hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manakala peringkat yang kedua, dia keluarkan hanya untuk pada bulan yang diperlukan ataupun tahun itu dia kena keluarkan zakat, dia akan keluarkan zakat. Dan kalau sekiranya dia mendengar ada teman-temannya dalam keadaan susah, dia akan membantu. Okey. Manakala peringkat atau golongan yang ketiga, dia hanya keluarkan pada tahun tersebut dan tidak keluarkan lebih daripada itu. Dia keluarkan hanya pada jumlah yang tertentu yang ditetapkan untuk zakat. Manakala untuk keluarkan maksudnya kepada orang yang meminta dan sebagainya, dia ada berat sikit lah macam itu. Baik, seterusnya perkara yang kedua berkenaan dengan pembersihan hati ni. Kita nak masuk tentang zakat lagi. Kedua, membersihkan diri daripada sifat kikir. Daripada kita keluarkan zakat ini, dia nak keluarkan sifat kikir, pelukik, kedekut, macam Haji Bakhil. Tengok cerita Haji Bakhil Abu Labi. Waktu tengok cerita Abu Bakhil Abu Labi, kan Haji Bakhil tu dia tengah duduk buat kira akaun kan. Sekali tiba-tiba pembantu dia datang, bawa mungkin secawan kopi kalau saya tak silap. Jadi dia tanya mana baki dia. Dia kata baki ada. Kata pembantu tu ada 1 sen. Dulu 1 sen tu tinggilah. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Sekarang 1 sen kita campak-campak pula. Kita tak hargai pula. Tapi kalau mereka yang menghargai 1 sen, apa kata Haji Bakhil, daripada 1 sen kalau dikumpul boleh digunung. Macam tu. Jadi nak dikatakan sifat kikir ni ada yang baik dan ada yang buruk. Tetapi kebaikan, kalau kita lihat apa yang kita nak beli, apa yang kita nak belanjakan,
Kalau sekiranya tidak datang kepada keperluan, tak payahlah kita beli. Kira dia kikir atas dasar kebaikan. Tapi kalau sekiranya dia kikir kepada kebaikan, maksudnya dia dengar ada orang nak minta derma, dia buat tak tahu. Derma-derma juga, tetapi mulut dia meroyan. Mulut dia meroyan. Asyik-asyik minta derma, asyik-asyik minta derma, tak habis-habis minta derma. Itu meroyan lah. Apa? Kita ni asyik muka duitan ke, mata duitan ke? Nak bantu, kita bantu. Tak nak bantu, kita doa dengan membantu. Semoga apa yang dia minta akan dipermudahkan oleh Allah. Sedap kan dengar? Daripada kita meroyan, daripada tak bergaduh, jadi satu perkelahian. Jadi yang sebaiknya, bila mana kita nak elakkan daripada sifat kikir ni, nak jadi sifat riak, takabur, ujub dan sebagainya, ataupun kerukit dan sebagainya, kita elakkan pandang kepada benda yang baik. Pandang kepada benda yang baik. Sebab bila mana kita diminta, orang tu meminta dan sebagainya, maksudnya dia minta untuk satu orang dan sebagainya, kita membantu, sebenarnya dia menguatkan lagi ekonomi seseorang tu. Alhamdulillah, kita mungkin ekonomi kita dah kuat, ekonomi keluarga kita dah kuat. Tak salah kalau kita nak membantu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan yang kita berikan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan kita daripada balak. Itu yang kita tak nampak, meroyan, tapi dengan Allah minta doa dan sebagainya, kita tak perasan. Ada kebaikan ataupun hikmah yang Allah nak berikan bila mana ada orang meminta bantuan. Meminta bantuan. Baik. Jadi kedua ni membersihkan diri dari sifat kikir, kerana sifat ini termasuk hal yang membinasakan. Dia akan membinasakan. Kenapa membinasakan? Kalau kita tengok hikmah, orang pelukit kalau dia diminta, lepas tu dia menolak, apa yang berlaku? Hari pertama dia okey, hari kedua dia okey, tapi masuk hari yang ketiga dan seterusnya, orang yang meminta dia tu akan memikir macam mana nak rompak dia, macam mana nak jatuhkan dia. Dan boleh membinasakan juga kalau sekiranya satu hari dia pula dalam keadaan susah. Ini bukan kita katakan karma, tidak. Tetapi bila mana kita membantu orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan gerakkan orang lain untuk membantu kita. Percayalah perkataan itu. Dia bukan karma, tapi kalau kita dah buat baik, kalau Allah tak berikan juga, itu adalah kafarah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu. Mungkin baik di sisi kita, tidak baik di pandangan Allah. Mungkin tidak elok di sisi kita, baik di pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak yang mana? Kita naklah biarlah di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia yang uruskan kerja kita, usaha, doa, tawakal. Doa, usaha dan tawakal. Rasulullah SAW bersabda, Salasun muhlikat. Salasun muhlikat. 3 hal yang membinasakan. Syuhun muta'in. Apa ni? Syuhun muta'in. Kekikiran yang diikuti. Wahawwa muttabi'un. Hawa nafsu yang diperturutkan. Wa'ijabul mar'i binafsih. Dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. 3 benda yang boleh merosakkan diri individu. Pertama, kata Rasulullah SAW, lokek. Dia ikut lokek. Dia lokek. Yang kedua, wahawwa muttabi'un. Senantiasa ikut hawa nafsu. Dia tak ikut apa yang telah pun ditetapkan, tetapi dia ikut kepada hawa nafsu. Macam hari ni, saya maaf cakap, saya terpaksa kena kongsikan. Hari ni ada setengah pandangan, dia nak solat, perlu apa? Rapat-rapat. Dia nak solat, rapat-rapat. Jadi bila nak solat rapat-rapat ni, dia dengarlah daripada fatwa-fatwa, mungkin dekat negara jiran kita dan sebagainya, hatta dekat Saudi Arabia sekalipun masih lagi solat dalam keadaan renggang. Jadi bagi dia, pandangan dia kata apa? Oh, sekarang solat tak bersama ni, kita bukan dipanggil jemaah. Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah. Memang benar kita solat jemaah perlu rapat dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan sekarang hari ini, kita dalam keadaan yang kita katakan, kita dalam keadaan zon ataupun dalam keadaan kehidupan 2020
kita semua dalam keadaan ketakutan dan kita tak nampak wabak ni. Ada yang kata keluarkan sampai, oh ini adalah agenda Illuminati dan sebagainya. Orang nak kata apa dan sebagainya. Kita dah hidup dalam zaman ini, kita perlulah akur dengan zaman ini. Dia nak kata sistem yang telah dibuatkan oleh orang-orang itu dan ini, kita cuma dengar, kita cuma dapat tahu. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar apa? Biar perkara ini cepat pergi dan kita boleh hidup seperti sedia kala. Kalau dulu kita nak solat rapat-rapat, orang rapat lebih, kita marah. Hari ini kita tak rapat-rapat, kita pun marah. Jadi kita yang mana satu? Dulu rapat dia kata apa? Apa ni awak sampai langgar kaki saya? Apa ni awak sampai langgar bangku saya? Sekarang tak boleh rapat, tak nak datang masjid. Dia tanya, tak kenapa tak datang masjid? Oh, semayang tak solat jemaah, tapi tak rapat-rapat. Masyarakat muslimin kena faham, datang ke masjid, kita dapat fadilat kebaikan. Apa yang Allah berikan orang yang masuk masjid? Ada doa dia apa? Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah aku pintu-pintu kerahmatan kasih sayangmu ya Allah. Masuk masjid ada banyak pintu kebaikan. Kita nak pilih pintu yang mana? Tapi nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita minta satu je daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pintu-pintu yang Allah bukakan untuk kita yang banyak tu, satu je kita minta. Biarlah itu yang menjadikan kebaikan. Jadi ada kebaikan bila kita dalam masjid. Dan bila kita buat ini, dia bukan berpandukan kepada hawa nafsu. Bukan buat kepada hawa nafsu. Maksudnya kita ada majlis fatwa dan sebagainya. Kalau mereka salah, kita tak salah. Kenapa? Sebab kita ikut arahan daripada mereka. Dan Rasulullah SAW katakan apa? Kalau sekiranya dia dah ijtihad dan dia salah, kita dapat satu kebaikan, dapat satu pahala. Tapi kalau sekiranya ijtihad dia dan juga usahanya ada di situ, dapat dua. Jadi kita ikut apa yang telah pun ditetapkan. Macam kita solat tadi, solat jemaah, apa yang imam buat kita ikut. Jangan kita berhadapan dengan imam, tak boleh. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada di kalangan jemaah yang macam tu. Dah diletak pula nak solat Jumaat, sekarang rasa perasaan macam malas pula nak solat Jumaat. Kesian teman-teman yang lain nak solat Jumaat, disebabkan kita yang telah pun letak nama, kita pula tak datang. Jadi jangan macam tu. Saya takut nanti jemaah semua dah mula malas nak datang ke masjid. Dah tak kenal pun masjid. Dapat peluang datang ke masjid, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar kita nak solat rapat-rapat. Kalau nak solat rapat-rapat, buatlah di rumah, tak ada masalah. Tapi yang saya nak katakan, ada yang tak nak datang masjid di sini sebab dia kata apa? Oh, solat dah tak rapat lagi dah, jadi saya tak nak datang masjid. Jadi itu pandangan mereka, pandangan setengah para ulama yang di luar sana. Tapi kita nak kesatuan. Kita katakan apa yang telah ditetapkan oleh majlis fatwa, kita semua ikut apa yang berpandukan kepadanya. Kalau salahlah mereka, kita masih dalam tanggungan mereka, dan mereka pun dapat pahala atas kesilapan tersebut, seperti mana yang telah pun dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin. Jadi dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, ayat yang 9, dan barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya dia tidaklah kikir, tidaklah pelukir ataupun kedekut, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Kenapa bahagia? Sebab mereka memberikan sesuatu. Bila memberikan sesuatu, orang yang menerima akan sentiasa mengingatinya dan akan mendoakannya. Beruntung tak? Beruntung ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi sifat kikir ini boleh hilang dengan membiasakan diri menginfakkan harta. Kita lokek nak beli barang sebab keperluan kita dah ada, tetapi sekarang ini kita menginfakkan, kita elakkan daripada kekikiran memberikan sesuatu kepada orang. Itu yang lebih baik. Dan dia jadi apa? Kita punya saham akhirat di masa yang akan datang. Saham akhirat di masa akan datang. Kerana apa? Sebab kecintaan kepada sesuatu tidak boleh diputuskan kecuali dengan memaksa diri, dengan meninggalkan sampai menjadi hal biasa. Biasa kita manusia sayang kepada harta kita, tetapi bila kita melawan untuk memberi ini, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah. Pastinya Allah akan tambah.
Tak dapat untuk kita hari ini, mungkin dia dapat kepada anak-anak kita. Tak dapat kepada kita, mungkin dapat kepada isteri kita. Tak dapat kepada kita, mungkin Allah jaga zuriat kita. Sebab apa? Sebab kita sentiasa ambil berat, prihatin kepada kehidupan orang lain. Itu yang lebih baik. Baik. Jadi zakat dalam pengertian ini merupakan penyucian. Zakat, dia menyucikan harta. Okey, menyucikan pemiliknya dari kotoran, kekikiran dan membinasakan. Daripada zakat, dia buang perasaan iri hati, dia perasaan kikir, pelukir, dia akan buang perasaan ujub ataupun dia perasaan bangga diri dan sebagainya. Sebab bila mana kita memberikan itu, kita menunjukkan bahawasanya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, harta kita, okey, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak boleh menjadi fitnah. Untuk elakkan daripada perkara tersebut, kita kenalah melakukan sesuatu, iaitu menyucikan harta kita dan mendidik anak kita ke arah yang lebih baik, kenal asas agama Islam, supaya anak-anak itu tidak menjadi fitnah dalam kehidupan kita ataupun bila mana kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesucian tergantung kepada pengeluaran hartanya dan keredaannya kepada Allah dalam melakukan hal tersebut. Jadi, kita lihat di sini, bila kita keluarkan harta kita daripada sifat kikir ataupun pokok ini, kita nak apa? Kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rebutkan peluang ni. Selagi mana kita masih ada, kita rebutkan. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejarkan 5 sebelum datangnya 5. Jadi waktu kita senang, kita berikan. Jangan nanti waktu sempit kita rasa susah pula nak keluarkan. Waktu senang kita ada, kita tak nak keluarkan. Okey. Tapi bila kita sempit, kita rasa nak keluarkan pula. Jadi kejarkan pada waktu senang ni, kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau kita nak beri makan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Berikan yang terbaik waktu makan tu. Cakap dengan kawan, hari ni saya nak belanja, awak nak makan apa, awak makanlah. Jangan kawan dah pilih prata 02, kita kata, oh hari ni saya nak belanja. Cakap dengan kawan, nak makan apa, makan. Hari ni saya nak belanja, awak makan. Ambil je apa awak nak makan. Yang terima pula, jangan ambil satu menu. Sian kawan tu. Tak apa. Yang penting, silaturahim kita di antara manusia tu ada, hablum minan nas. Dan yang penting lagi, bila mana kita lakukan perkara itu, kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menunjuk. Sebab harta ni memang betul milik kita, tetapi tak kekal untuk diri kita. Untuk dapatkan kekekalan benda tu, kita infakkan dan berikan kepada orang. Itulah harta itu akan menjadi kebaikan untuk diri kita, dan kemungkinan besar dia boleh menjadi manfaat untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin yang saya kasihi, saya akan hentikan dahulu dan kita akan sambung lagi nanti minggu hadapan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Lakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.